PAS sokong kenyataan Hamzah Zainuddin berkait keputusan PAC teliti penjualan saham MAHB. PM Anwar ingatkan, sebarang usaha untuk perpecahan kaum mesti dielakkan. Speaker Dewan Rakyat berhasrat pastikan Malaysia menjadi tuan rumah terbaik untuk AIPA. Pemuda PAS minta Hanayo berehat dari tugasan rasmi pertimbang letak jawatan. Nahas lori berleluasa, PN gesa fungsi SPAD yang dibubar PH dikembalikan. Dan Met Malaysia jangkakan Sabah, Kelantan, Terengganu alami hujan berterusan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari memberitahu parti itu menyokong penuh kenyataan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin berkait keputusan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC untuk meneliti isu penjualan saham Malaysia Airports Holding Berhad MAHB. Ahmad Fadli menegaskan pendirian menolak sebarang usaha untuk menjual saham strategik itu kepada pihak asing dan menyifatkan tindakan itu tidak bertanggungjawab serta akan menggugat kedaulatan ekonomi negara. Katanya, MAHB bukan sekadar sebuah syarikat tetapi simbol kekuatan ekonomi negara serta pemacu utama sektor penerbangan. Dengan pencapaian 101.2 juta penumpang sehingga September 2024 dan lonjakan keuntungan sebanyak 137% kepada 606.3 juta, cadangan penjualan itu adalah langkah yang tidak berpandangan jauh dan hanya menguntungkan pihak tertentu. Ahli Parlimen Pasir Mas itu berkata, PAS memberi amaran keras kepada kerajaan agar menghentikan sebarang rundingan berkaitan penjualan itu. Menurutnya, kerajaan harus mengutamakan pengurusan ekonomi yang berhemah dan patriotik, bukan tunduk kepada kepentingan segelintir pihak berkepentingan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu, sebarang usaha menanam bibit perpecahan antara kaum mesti dielakkan bagi membina identiti negara bangsa yang berjaya dan berketerampilan. Katanya dalam satu kenyataan, Malaysia tidak seharusnya gagal dan dilumpuhkan hanya kerana kepentingan beberapa kelompok. Beliau sering menekankan betapa perbezaan kaum dan budaya adalah resepi kemakmuran kepada mana-mana negara yang mendambakan kerukunan dan keamanan atas dasar dan prinsip hidup berdamping. Katanya lagi, nilai dan prinsip keadilan sejagat mesti dilonjak agar menyemangati hasrat dan harapan besar tokoh dan pendiri bangsa yang mahukan negara ini di baris depan menjulang masa depan dan maruah bangsa. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan sekaligus mengucapkan selamat Hari Krismas kepada mereka yang menyambut perayaan itu. Presiden Perhimpunan Agong Antara Parlimen ASEAN AIPA ke-46, Johari Abdul berhasrat memastikan Malaysia menjadi tuan rumah terbaik. Katanya, delegasi Parlimen Malaysia akan mengadakan kunjungan ke negara anggota AIPA bermula 13 Januari depan bagi membincangkan isu serantau dan antarabangsa demi kepentingan bersama rantau ASEAN sebelum acara kemuncak itu berlangsung September nanti. Beliau yang juga Speaker Dewan Rakyat berkata, Malaysia sebagai tuan rumah akan menganjurkan beberapa sesi mesyuarat bagi membincangkan isu-isu kepentingan bersama, antaranya tenaga boleh diperbaharui, keterjaminan makanan dan kecerdasan buatan AI. Berdasarkan maklum balas yang diterima setakat ini, beliau yakin bahawa acara yang diadakan itu nanti mendapat sambutan baik dalam kalangan negara anggota ASEAN. Beliau terus mencadangkan supaya beberapa sesi mesyuarat diadakan di luar Kuala Lumpur supaya Malaysia dapat mempromosikannya dan sekaligus memberi manfaat besar dengan kehadiran pemimpin-pemimpin ASEAN serta lantikan pemerhati. Menteri Belia dan Sukan Hanayo diminta berhenti daripada melakukan tugas rasmi dan mempertimbangkan untuk meletak jawatan.
Timbalan Ketua Pemuda PAS Malaysia Muhammad Hafiz Sabri mendesak demikian susulan keputusan Mahkamah Tinggi menolak saman fitnah beliau terhadap bekas Ketua Polis Negara Musa Hassan. Katanya, keputusan mahkamah itu merupakan satu peringatan penting kepada semua pihak, khususnya pemimpin negara, agar lebih berhati-hati dalam tindakan dan kenyataan yang dibuat. Menurutnya, kesoalan supaya Hanayo berehat adalah penting bagi menjaga integriti serta kredibiliti kerajaan selain mengelakkan isu tersebut terus mencemarkan imej pentadbiran dan merosakkan kepercayaan rakyat. Ujarnya dalam satu kenyataan, Pemuda PAS menasihatkan semua pihak termasuk Hanahyo untuk lebih peka terhadap perkara itu bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Beliau turut memuji keberanian Musa Hassan yang mendedahkan isu berkaitan demi kepentingan umat Islam di Malaysia, menyifatkan tindakan itu selaras dengan tanggungjawab mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Perikatan Nasional PN menggesa pengembalian fungsi dan kuasa Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD yang dibubarkan oleh Pakatan Harapan PH pada 2018. Ketua Portfolio Pengangkutan PN Khairul Nizam Khairuddin berkata, ia bagi memperkukuh penguatkuasaan serta pemantauan terhadap kenderaan perdagangan susulan kemalangan maut di Lebuh Raya Plus arah utara pada Isnin. Ulas beliau, kemalangan yang meragut 7 nyawa termasuk 5 sekeluarga serta mencederakan 33 mangsa itu berpunca daripada kelemahan penguatkuasaan yang ketat dan tegas secara konsisten. Selain itu, menurutnya, ketidakpatuhan berulang syarikat kenderaan perdagangan terhadap syarat keselamatan, keadaan jalan raya yang tidak selamat serta kurangnya penggunaan teknologi keselamatan canggih dan berkesan. Ahli Parlimen Jerantut itu menjelaskan bahawa langkah pengembalian fungsi dan kuasa SPAD itu bertujuan mengurangkan kes kemalangan jalan raya melibatkan kenderaan berat. Menurutnya, Suruhanjaya bebas dengan kuasa autonomi itu juga dapat menjadi ejen pematuhan dan takbir urus yang lebih berkesan berbanding agensi pengangkutan awam darat APAD. Jabatan Meteorologi Malaysia (MAT) Malaysia menjangkakan hujan berterusan tahap waspada dijangka melanda beberapa bahagian di Sabah selama 3 hari mulai Sabtu ini. MAT Malaysia menerusi amaran yang dikeluarkan pada 1 tengah hari Rabu memaklumkan kawasan terlibat di Sabah termasuk pedalaman, Tambunan, Pantai Barat, Tawau, Lahad Datu, Sandakan, Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan serta Kudat. Sementara itu, cuaca sama dijangka melanda Kelantan melibatkan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang dan Pasir Putih selama 3 hari bermula 29 Disember ini. Turut diramal mengalami cuaca sama adalah seluruh negeri Terengganu. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.